السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Dua, tiga, satu. Kat mana ya? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kata Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi seorang ulama besar yang masyhur daripada Andalus, Spanyol. Di segi ilmu fiqh, beliau adalah seorang ulama mazhab Maliki. Di dalam kitabnya yang bernama Al-Ahwazi fi syarhi sahihil Tirmizi, dalam kitab dia syarah bagi Sahih Tirmizi. Kita ni kitab Bahrul Mazi ni syarah Sahih Tirmizi kat ni, tapi ni berjawi. Hak Arab, hak terkenal sekali Tuhfatul Ahwazi karangan Ibn al-Arabi. Ada seorang lagi Ibn al-Arabi, itu tasawuf. Tapi itu ain dia tak ada alif lam. Ibnu Arabi je. Ibnu Arabi itu tasawuf. Ini Ibnul Arabi. Ibnul Arabi. Ini ulama tafsir, fiqh dan hadis. Telah bersalahan ulama pada ini masalah, serta sah segala hadisnya. Maka kata Malik, aku sukakan mereka yang semayang ia bahawa tiada semayang ia dalam masjid. Maka jika memperbuat mereka itu, maka luas, bukan luas tu, maka lulus. Dan katanya pada satu waktu yang lain tiada mengapa semayang dalam masjid itu. Dan dalam Bukhari yang hadis Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu bahwasanya adalah ia tiada semayang kemudian berjemaat hingga pulang ia Nabi, maka semayang ia Nabi di 2 rakaat di rumah. Jadi masalah semayang sunat lepas Jumaat, ada 2 pendapat yang masyhur. Satu semayang di masjid, satu lagi semayang di rumah. Dua-dua ni kita nak ikut boleh belaka, dengan syaratnya janganlah putus lama. Kalau kita nak semayang di rumah, kita keluar dari masjid, terus balik ke rumah dan semayang sunat lepas daripada Jumaat. Kalau kita nak duduk dulu, nak rehat dulu, baik kita semayang sudah di masjid. Dan kata Imam Syafi'i dan Ahmad, disemayangkan 2 rakaat kemudian daripada Jumaat. Dan kata Ibnu Mas'ud, disemayangkan dulu dari Jumaat itu 4 rakaat. Kata Ibnul Arabi lagi, adapun semayang dulu 4 itu, maka iaitu ialah 4 yang dahulu daripada Zuhur. Dan ada pun 4 rakaat kemudian daripadanya, maka kerana hadis Abi Hurairah sahih yang tersebut itu tadi. Dan fiqahnya di sisiku, maksudnya dan fahamnya di sisi aku, bahawasanya Nabi SAW adalah ia semayang di rumah 2 rakaat kerana sejahtera hati dan badan daripada bala lintas hati dan sebagainya. Dan ada pun suruhan bagi mereka semayang kemudian daripada Jumaat itu dengan 4 rakaat supaya tiada terlintas pada hati orang yang berakal. Bahwasanya jika semayang akan 2 rakaat ialah penyempurnaan 2 rakaat yang terdahulu, maka jadilah ia zuhur. Dan ada pun semayang dulu dari Jumaat, maka bahwasanya ia adalah harus. Dan telah menas oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam pada bab salat qabla al-aid wa ba'dahu, akan menyuruhkan makmum semayang dulu daripada Jumaat dan kemudian dari Jumaat dengan katanya begini. Qala Syafi'i wa amal ma'mum
fa mukhalifun lil imam li'anna na'muru al-ma'muma bin nafilah qabla al-jum'ati wa ba'daha wa na'muru al-imama an yabda'a bil khutbati thumma bil jum'ah la yatanaffal wa nuhibbu lahu an yansarifa hatta takuna nafilatuhu fi baitihi. Telah berkata Imam Syafi'i, yang ini dalam kitab adapun bermula makmum itu maka menyerahi ia bagi imam kerana bolehnya kami menyuruh akan makmum dengan mengerjakan sunat dulu pada Jumaat dan kemudian daripada Jumaat, dan kami suruh akan imam baru mula ia dengan khutbah Jumaat kemudian dengan sembahyang fardu Jumaat, tiada sembahyang sunat ia. Dan kami sukakan baginya imam baru kembali ia imam hingga adalah sembahyang sunatnya imam di rumah. Kemudian kata Syafi'i, wa annal ma'muma khilaful imam, dan bahasanya makmum itu berlainan dengan imam. Maksudnya masalah sembahyang sunat sebelum Jumaat dan selepas Jumaat, yang afdalnya kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kita imam sembahyang Jumaat nak baca khutbah, bila orang bang tu kita sembahyang sunat dulu di rumah. Kita sembahyang sunat dulu, kemudian pergi masuk dalam masjid dan baca khutbah. Jadi dalam masjid tak sembahyang sunat lah. Ada pun makmum sembahyang sunat di masjid kerana dia masuk awal. Dia yang suruh masuk awal dalam masjid makmum. Imam tak suruh masuk awal. Imam sunat masuk dalam masjid ketika nak naik atas mimbar dah. Baik. Itu di zaman Nabi SAW, rumah Nabi sebelah masjid. Dan kalau zaman kita dah nak kiyah gitu, rumah tu imam kena balik 3 batu daripada masjid. Jadi mari masjid juga dulu. Mari dulu, dan bila orang bang sembahyang sunat juga dulu. Tak ada masalah. Kan nak buat sembahyang sunat di rumah, buat nak ambil hak sunnah, Nabi sebelah rumah je. Kita 3 batu, jadi galak habis orang. Makmum gitulah, bila lepas sembahyang Jumaat, sembahyang sunat. Jangan terus balik. Walaupun kita tak mau wirid dengan imam. Ada makmum sembahyang Jumaat, dia ada hijab. Ada imam yang dia wirid panjang, ada imam wirid pendek. Dan kita makmum, tak ada seorang ulama pun kata wajib kena wirid sama dengan imam. Kita nak wirid suku boleh, nak wirid panjang pada imam boleh. Tak mau wirid langsung pun boleh. Tapi kalau kita ada hijab sangat, nak kita sembahyang sunat dulu 2 rakaat baru lari. Nak derah sangat ni lepas Jumaat, nak pergi selalu dah apa ada sprint test. Biarlah sprint test pun sembahyang dulu 2 rakaat, ambil sunat dulu 2 rakaat. Dia gitu. Dan kalau saja-saja tak ada kerja tak mau wirid, tu saja yang tak boleh, rugi sajalah. Kalau tak ada kerja sangat, duduk wirid dengan tu imam lah. Ambil keberkatan, turun rahmat. Maknanya orang-orang yang berzikir menyebut Allah beramai-ramai dalam masjid. Tu kelebihan. Kalau ada kerja tak ada masalah, nak pandai. Kita tak wajib pun wirid sama dengan imam, sembahyang Jumaat ke, sembahyang fardu ke tak wajib. Kita nak wirid pendek pada imam boleh. Lepas tu tak ada doa, lepas sembahyang sunat balik. Ataupun tak dang, kita sembahyang sunat dang, nak wirid tak dang. Pasal nak pergi sangat dah, boleh wirid dalam kenderaan, tak ada masalah. Sembahyang sunat pun tak dang juga, lepas pada salam kena lari selalu. Kalau tidak, bah tinggal kita. Tak apa, tinggal selalu lepas salam. Boleh sembahyang sunat dalam bah. Mengadap ke Mamang, mengadap Johor, boleh betul. Tak ada masalah. Tak boleh diri, sembahyang duduk atas kursi bah. Belang pegang steering boleh juga sembahyang. Cuma sujud jangan masuk bawah kat gear tu. Baru duduk rapat kata masuklah gaung. Sujud tunduk sikit lah, pegang steering. Mulut sebut subhana rabbiyal azim. Akak pada sami Allah man hamidah. Gitulah. Habis masalahnya. Jadi sembahyang sunat lah, tak wajib. Cuma dalam mazhab Syafi'i sekurang-kurang afdal 2 rakaat sebelum daripada Jumaat dan 2 rakaat selepas daripada Jumaat. Tu imam afdal sembahyang di rumah sebelum dan selepas kalau boleh. Makmum afdal sembahyang di masjid. Babu ma jaa fi man adraka minal jumu'ati raka'atan. Bab yang telah datang ia pada menyatakan orang yang dapat daripada Jumaat serakaat. Ni biasa kadang-kadang kita pergi lewat, siapa lewat, kadang siapa awak cari parking kereta satu masalah, takkan nak tinggal tengah jalan kereta nyanyi ke orang. Cari parking, akhirnya orang komat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, seorang yang mendapat serakaat daripada sembahyang Jumaat, adakah mendapat Jumaat ataupun tidak. Jadi kalau kita pergi imam bangun rakaat kedua dah, Allahu Akbar, main Jumaat ni, kita siapa awal rakaat kedua dah, boleh ke tak?
Seperti seorang yang datang kemudian tiba-tiba didapatnya orang sudah semayang rakaat pertama dan samping ia mendapat rakaat yang kedua serta semua orang yang hadir jemaat. Jadi dia dangnya ialah dapat rakaat kedua saja. Dang rakaat kedua. Rakaat pertama dia baru nak taruh mutu. Dia masuk dalam masjid, orang rokok, akak dah kepala daripada rokok atau naik rakaat lain dah. Maka adakah disempurnakan jemaat itu dengan serakaat saja lagi ataupun sempurna dengan 3 rakaat jadi zuhur? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi dalil atas sempurna dengan serakaat saja. Kata Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah ta'anin Nabi sallam qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya man adraka minas salati rak'atan faqad adraka as-salat. Barang siapa dapat ia daripada sembahyang akan 1 rakaat, maka sungguhnya mendapat ia akan sembahyang. Kata Abu Isa bermula hadis ini hasan lagi sahih dan ada juga dikeluarkan dia oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Masalah Jumaat makmum yang dapat 1 rakaat, apa hukumnya? Kata Abu Isa dan bermula amal atas hadis tersebut ialah di sisi kebanyakan ahli ilmu, yakni ulama di kalangan sahabat Nabi dan lain daripada mereka itu. Mereka itu berkata barang siapa dapat ia, yakni sempat 1 rakaat saja daripada Jumaat, nescaya menambah ia akan 1 rakaat lagi saja. Dan barang siapa mendapat akan sekalian orang sudah duduk membaca tahiyat, nescaya jadikan Jumaat itu akan zuhur dengan tiada niat zuhur, hanya semayangkan 4 rakaat saja. Dengan dialah berkata Sufyanus Tsauri dan Ibnu Mubarak dan Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq dan Imam Malik pun demikian juga. Masalah rakaat makmum yang dikatakan dapat 1 rakaat dengan sempurna, kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, barang siapa mendapat ia akan 1 rakaat daripada jemaat, nescaya menambah ia akan 1 rakaat lagi serta mewadai akan seorang itu oleh jemaat. Maka yang dikatakan makmum dapat 1 rakaat itu serta imam ialah makmum yang mendapat ia akan rakaat serta imam, yakni rakaat ia dah ada hal imam dalam rakaatnya dan belum mengangkat kepala lagi imam lagi kemudian dapat sujud bersama. Maka jika seorang itu takbiratul ihram pada masa imam rakaat, tiba-tiba turun rakaat ia makmum dan imam pun bangkit mengangkat kepala dalam ia makmum turun, kemudian jikalau diikutnya bersama sujud sekalipun tiada terbilang sembahyang mendapat 1 rakaat, maka sempurnakanlah sembahyang itu dengan 4 rakaat zuhur. Gini, kalau kita mari lewat tu imam tengah rakaat pertama, kita pun takbiratul ihram sembahyang jemaat, Allahu Akbar. Lepas Allahu Akbar baru boleh rakaat. Nah, sebab orang makmum yang mari lewat ingat kalau imam rakaat dah tak usah baca dalam dia lain. Lepas takbir terus rakaat. Tapi takbir sukulah. Habis takbir baru boleh rakaat. Jangan takbir ratul ihram jadi takbir rakaat selalu. Allahu Akbar. Dia jadi gitu selalu. Nah, pakai 2 dalam 1. Takbir Allahu Akbar baru kita rakaat. Bila kita nak rakaat, tu imam dia akak kepala, sami Allahu liman hamidah. Dah rakaat dengan dia. Ingat molek kan kita baru turun rakaat Allah, dia pun sami Allah. Sudah. Dah dapat rakaat. Dah lagu mana? Ikut imam. Ikut imam. Tak. Ikut imam turun sujud, kaki imam naik 1 rakaat, rakaat yang kedua kita baru kira rakaat pertama. Faham lagi? Melainkan kita dah rakaat sama dengan imam rakaat pertama. Imam dalam rakaat, kita pun rakaat. Bila kita rakaat dan sama tunduk dengan imam, baru imam akak. Kita sampai bawah dah rakaat Allahu Akbar, baru imam kata sami Allahu liman hamidah. Dapat serakaat walaupun tak baca Fatihah, tak baca apa. Kalau gitu ikut imam rakaat kedua lagi naik tambah naik dan sekarang salam sama dengan imam. Kalau tadi tak dang baru tengah nak turun rakaat tu imam angkat kepala. Maka ikutlah imam buat sampai kepada rakaat kedua, imam kira rakaat kedua, kita baru kira rakaat pertama. Imam salam, kita kena bangun tambah. Jangan salam attack. Serakaat aja tak ada, serakaat. Nah, kalau kira imam salam attack, dia salam attack. Nah, jangan banyak salam. Nah, dia mari tak dang, ni berlaku. Dia duduk sebelah. Dia duduk sebelah kita lah. Tu imam rakaat dah. Dia baru akad takbir. Allah, tu imam sami Allah dah. Dia rakaat pula.
Pas dia rakaat, dia gini salam sama pula surakaat ni. Assalamualaikum, dia pun Waalaikumsalam lalu. Boleh ada. Ada juga. Jubah apa tumik seleret. Neh. Tapi bukan salah jubah. Salah tak boleh mengaji. Neh. Kau seluar jing tu pula. Mana tak? Tambah surakaat. Nampak rima tak kocek ni. Tu pandai pula. Jadi macam-macam hal nak tak ramai. Jadi kalau kita pergi sembahyang jemaah rakaat yang kedua, tak dang rakaat bersama imam. Kita pergi tak imam sami Allahu liman hamidah. Atau kita pergi tak rakaat kedua tu tak imam tunduk sujud dah. Atau tak imam tahiyat dah. Maka kita takbir macam biasa dan duduk bersama dengan imam. Faham? Bila imam salam kita tambah 4 rakaat jadi zuhur. Ingat tu. Jangan tambah 2. Tambah 4 rakaat. Sebab jemaah tak dapat rakaat, maka tak dapat sembahyang jemaah, maka tak boleh nak buat seorang. Tak, nak dapat serakaat, tambah tak apa dah. Ingat tu. Kalau tak dah rakaat yang kedua, lebih pada tu dah tu imam, kita naik lepas salam 4 rakaat. Niat tak usah tukar lah, jadi zuhur tak payah. Sembahyang dia jadi 4 rakaat. Masalah jemaah yang disokkan sujud serta imam apa hukum? Kata Imam Syafi'i dalam Al-Um, jika rakaat seorang serta imam akan 1 rakaat dan sujud ia akan 2 sujud. Kemudian syak pada keadaan sujud akan 2 sujud serta imam atau 1 sajakah? Nescaya hendaklah ia sujud akan 1 sujud dan semayang tambah 3 rakaat lagi hingga sempurna zuhur 4 rakaat. Kerana dia mendapat ia akan 1 rakaat jemaah serta imam dengan sempurna melainkan dengan sujud 2 sujud. Ni nadir masalah ni. Yang ni orang yang dapat serakaat saja dengan tu imam. Kemudian lepas daripada tu, dia pun marilah. Adakah dia ni sujud sekali ataupun 2 kali tadi bersama dengan imam? Kalau sujud sekali, rakaat tadi tak jadi. Faham lagi? Bila rakaat tadi tak jadi kerana sujudnya sekali sahaja, tak, maka tak ada lah jadi jemaah. Kena tambahlah 3 lagi. Faham? Kalau salah satu daripada rakaat, kena tambah 3 lagi. Faham je aku? Kita semayang jemaah bersama imam. Rakaat pertama sama-sama rakaat. Rakaat kedua sama-sama rakaat. Tak? Tiba-tiba kita sok, kita sujud. Tak? Sujud tadi sekali ke 2 kali? Sekali ke 2 kali? Kalau sok dengan perbuatan semayang, sedangkan kita belum lagi salam, sok itu dia ambil kira. Kalau dah salam dah, tak ada kira sok tu, teruk buanglah lokang. Tapi tak selesai lagi semayang, sok ni sama berat. Buat kedok. Kalau kita baduk dah ada tempat dia lagi, tak apa. Kita tambah lagi. Tapi kita duduk pada tempat lain. Kita berdiri dah, ataupun kita duduk dalam tahiyat dah. Jadi nak tambah dah. Tapi kalau kita duduk dalam berdiri, kita boleh betul lagi. Tak baca Fatihah, baca Fatihah. Tapi kalau kita sujud dengan imam sama, lepas tu ingat, baca kedok lagi Fatihah, jangan bangun baca Fatihah. Jadi pelik seorang gitu. Jadi rakaat tu dikira angus. Bila angus, laku hak jadi se je lah. Bila se, tambah 3 lagi. Jadi gitu pula. Ini ijtihad ulama. Ini tak ada hadis tak ni. Babu majaa finna qailah ni. Babu majaa fil qailah ba'dal jumaah wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Muka surat berapa? Ha? 119. Ni kata pengarang rahimahullahu ta'ala,
Adapun telah datang warid bermula seorang yang berzina dengan seorang perempuan, yang berlaki adalah atasnya seorang itu dan atas perempuan itu dalam kuburnya setengah azab umat ini. Maka apabila pada hari kiamat dihukum oleh Allah Ta'ala akan lakinya dalam kebajikannya kebajikan penzina tadi, inilah ia ini dapat kebajikan penzina isterinya apabila ada laki iaitu suami itu tiada mengetahuinya zina. Maka jika ia suami mengetahui dan diam, ia suami nescaya diharam oleh Allah atasnya surga. Dari kerana Allah Ta'ala itu telah menyurat, yakni menulis dia Allah atas pintu syurga, engkau hai syurga haram atas orang yang dayus, dan iaitu mereka yang mengetahui akan berzina pada ahlinya, dan diam ia dan tiada cemburu ia. Disebut di dalam satu riwayat bahawasanya orang yang berzina dengan isteri orang, dia berzina tu pasangan isteri orang lain, maka dia kena balas azab cikgi separuh hukuman ahli neraka. Hak ramai-ramai ahli dunia ni hak masuk neraka macam-macam azab dia. Nah, separuh daripada kesakitan diberi kepada penzina ni, kerana zina dengan bini orang. Dah kali gitu bina dengan anak dara lah. Tak boleh juga. Nak hak zina dengan anak dara duduk latong. Tuhan ubur dah latong lagi. Hak bukan bini orang lah. Porong. Nak ubur dah latong. Letak api atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Mana teruk lah. Tapi yang paling azab hak berzina dengan bini orang. Dosa besar belaka. Zina dengan hak bukan bini orang pun dosa besar. Zina dengan bini orang pun dosa besar. Cuma cara hukuman di akhirat nanti berbeza. Hak paling sakit zina dengan isteri orang. Nak. Oleh ni biasa lah cikgu. Nak. Ahli parlimen mohon fasah kena cerah ni tok lelaki. Nak. Bila tok lelaki tengok dalam telefon bini duli bating dalam hotel dengan lelaki orang lain pula. Nak. Ni ahli parlimen kan dia kekek. Dia. Ada mari. Ahli parlimen maknanya yang mulia di mata masyarakat. Sebagai wakil bagi segala rakyat. Nak. Untuk menyampaikan keadilan. Tiba-tiba tak puas dengan seorang lelaki itu hebat ni akhir zaman ni. Berzina sama. Di antara sebabnya nafsu aja yang tidak dikawal. Nafsu ni dikawal dengan upacara khitan budak perempuan. Khitan budak perempuan kata ulama boleh mengekang nafsunya. Kerana nafsu perempuan ni dia sama dengan nafsu lelaki. Dia kuat dia. Hawa dia lebih. Maka khitang tujuan untuk mengekang nafsunya. Bukan tak nafsu langsung. Tapi slow sikit. Kalau orang jenis tak khitang ganas belaka. Nampak tengok skuter lompat naik. Ni zaman ni. Dah tak berzina. Apa dah bertemu sama. Yang mempertemukan pula penganjur. Hari ni ratusan awet. Dengan seluar ketak, baju lengan sakut. Dengan hak pusat jelai, dengan hak puing nampak luruh. Main paintball, tahu? Ni paintball. Ni? Tembok ni? Kat mana main? Kat meja tau? Dah? Tembok. Main tembok. Peluru cap. Baru siapa lagi negara kita ni?
Pakai senapang, pakai peluru dia cak. Kena tembok kalah lah. Kalau cak kena di tubuh. Nak, tina main. Jatang tukang kerja. Tina tukang tembok. Nak, macam-macam pasang ni. Di Padang MPKT. Padang Bandarang. Neh, tu lepas jemaah tu penuh dah orang. Main jemaah macam ni tau. Nak. Neh, main paintball. Nusu laki jo. Nak, muda-muda. Punah janang. Lepas paintball, dia main nembok patah pula. Berpasang-pasang pula. Mak ayah, bapak pasang belaka. Benar anak main benda lagu tu, capu aduk dengan pokok jatang. Nah, orang duk sorok keluar orang ramai. Tukang wis semangat. Anak dara kita tukang guli batin. Nyegak tahu puk ni, punyi bungung-bungung. Tamu kena tembok. Hak dua tukang sorok. Nah, jadi anak beruk belaka. Neh. Dah baju dengan sakut belaka. Baju dengan sakut, baju ketak macam-macam betul. Hak kepala daga. Nah. Banyak penganjur orang ni. Sepak takraw ke puang ni. Lipat guling atas ni. Nolak sakut atas ni. Budak-budak lelaki dekat tengok. Dia tak suka apa. Nah, orang puang main bola. Terbang ke atas angin lopak gitu, soyok gini je. Bukan sebih kuda, sebih itik. Dah sebih akak kaki gini ya puang. Seluar pendek. Masuk semua yang payah kata. Mata tengok tak lain. Nah. Punah. Hati mencipta, perjanjian pun dibuat. Maka pertemuan berlaku, perzinaan pun terjadi. Itu asa an-nazar, dengan melihat dulu. Nah, api yang besar daripada percikan api kecil laku. Api kecil ni pertemuan, jumpa di padang patai itu ni. Api besar zina tu. Tapi tak besar lah api kecil tu. Dia ngecit tu. Itu hangus kapung. Nah, cara ni, bis. Ni dia tunggu ni. Bagi pok-pok suka zina dan penganjur-penganjur. Dengan penganjur tok latang ni. Tak kira Messi ke, Selkong ke, Biakong ke, tak ada kira. Kalau dia anjurkan pertemuan muda-mudi tanpa batas, maka itu adalah majlis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walaupun majlis zikir buat, majlis zikir capu laki puang, mu atas belakang aku tak belakangmu, tapi mulut zikir. Walaupun begitu. Tapi orang dah buat gitu. Main bola orang puang. Main hoki pakai skirt. Main hoki patah. Padang hoki dia pakai skirt. Bukan pakai baju buaya. Pakai skirt. Dah pakai skirt hoki bukan ke dia kena tunduk. Hoki stick tu dia buat sekat pendek. Kalau buat panjang gini macam nyapu tak payah tunduk. Payah nak tengok. Jadi buat pendek kena bokok itu, bokok mak repit penuh belakang. Dengan telefon belakang. 3.2 megapiksel, 5 megapiksel, macam-macam asing. Ini semua ni malapetaka belaka. Nah, jodoh mari tsunami gitu 500 kaki ombak acul bubi. Mampu kerah habis. Tok Imam sadar, kaki judi pun gelepar juga. Ustaz pun tergelang senyap. Nah, belaga ayam pun mampu kerah habis. Kita berdiam diri, Tuhan tak perkenang doa kita. Tak dapat tidur, kena bunyi kau. Tak boleh dengan kuasa, dengan mulut. Itu je. Jadi, bila berzina dengan isteri orang, laki-laki ni pahala dia beri kepada suami dia. Suami isteri yang berzina. Suami dia dapat pahala tukang zina. Kalau tukang zina tu jenis ada pahala. Nak, kalau kaki zina ni tak ada pahala jenis. Cara apa lah mau semayang dok, puasa dok. Maka dosa suami ni pikul atas kok dia. Nak. Tu kalau suami dia tak tahu. Kalau suami dia tahu, suami dia tak kata apa, dengan suami-suami haram masuk syurga. Kerana Allah tulis papan tanda di atas pintu gerbang syurga, anti haramun ala dayus. Kamu hai syurga
haram atas orang yang dayus. Orang dayus lagu mana? Orang dayus ialah orang yang membenarkan isterinya berzina walaupun dia tidak suruh, ataupun orang yang reda isteri dia melakukan perzinaan. Dia tak suruh, dia warak, dia terbar, tapi isteri dia berzina, dia tak marah pun. Dengan dia haram masuk surga. Maka ulama' mengkiaskan dengan zina itu lain-lain maksiat, iaitu barang siapa yang membenarkan isterinya membuka aurat di luar rumah untuk dipertontonkan percuma oleh laki-laki ajnabi, maka termasuk dengan puak-puak dayuh juga yang akan masuk dalam api neraka. Walaupun dia tu lebar, pakai jubah, pakai serban, sebes sakut tekak terus, so bola snooker. Bukan kata halo, tarekat nang tarekat masuk, tapi dia biarkan anak perempuan dia boleh keluar dengan laki-laki yang belum berkahwin, mari ambil pergi jalan rata-riti, maka ahli tarekat tu dalam api neraka juga. Kerana membiarkan anak dia melakukan benda yang haram di sisi syarak, padahal dia tahu. Yang mak ayah dak tanggung, mak ayah khabar dah ke anak, suruh tutup aurat, anak dia tutup depan saja, belakang dah. Maka gitu mak ayah dak tanggung pasal mak ayah khabar dah. Depan mak dia kata nak pergi dengan kawan perempuan. Memang kawan perempuan mari ambil, mak dia pun beri pergi sebab kawan perempuan. Siapa luar jalan tukar. Hak perempuan dengan jatang saya pergi naik dengan puan ni. Ni biasa dah ni. Biasa dah ni. Hak tu mak ayah tak tanggung. Kalau hak jatang mari ambil di rumah, walaupun mari dengan kereta Mercedes harga 6 juta sekalipun, mari ambil anak dia buat pergi jalan, maka mak tu dipanggil ibu ayam. Pak, bapak beruk dipanggil. Tak reti bela anak. Gitulah kena kata. Nak kata biar berhati-hati. Bila hati berasa, barulah mudah nak beki. Takut hati tak berasa. Katok lagu mana dia apa? Payah kok. Budak-budak lelaki boleh mari jumpa dengan anak puan dia, cakap ruang tamu dia, pergi cari dapur. Masa anak galak dengan anak dia, mak pergi lari dapur, duduk dah orang dah, makcik pergi dapur. Malu lah, takut anak dia segang pula, mak ada. Pak Wer mari ni. Ayah dia apa dia datang? Kawan dia Nabah Siti. Dah Nabah Siti akad nikah tak? Pada? Faham? Mu agama apa? Agama Islam. Dah agama Islam lagi dah akad nikah tak boleh. Mari gitu. Melainkan kita kena ada bersama dengan anak kita. Benda tujuan mari. Ada hal mustahak boleh. Kita temang. Al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Nabi kata, seorang ibu itu adalah penjaga anak-anak di dalam rumah suami. Dia akan pasti kena tanya tentang anak-anaknya di akhirat nanti. Mengingat sekian hari bulan, datang dengan marinya motosikal, mari ambil anak puanmu, mu kata gana, mu katok tak. Anak puanmu ni anak tubik sangat. Kita tak katok dah muat gana. Kita buat jepuk bekas. Pasal nak pergi kayu. Kalau datang nak pergi ambil anak dia, nak ajak terjun dalam batu sekayu. Nak pasang-pasang lagi di sekayu. Kondom merata-riti. Kalau kita kau, habis petang jemaah saja, tak cakap nak ubuh dalam supik gatang. Kondom saja. Cuba pakai kondom, kalau tak ada kondom terus. Ini keadaan muda-mudi. 13 tahun dah ni peluk atas motosikal. 14 tahun hak datang mari ambil di rumah. Pas sako-sako tu bik anak aram berjaduh. Gitu. Kau lama masyarakat kau punah, kau dekat turun balik Allah. Kita kau lari daripada orang ngajar, kau mata kau samsing dengan Allah Ta'ala. Kena sutih sikit, semeh tembak lari selalu. Kena sutih tembak lari selalu. Boh jabat meh apa tak lari? Boh jabat arah apa tak berhenti kerja? Berhenti kerja lah apa? Boh jabat belebel. Ni orang ngajar belebel lari selalu. Dan telah
Datang warid pula banyak orang yang mengantarkan tangan atas seorang perempuan yang tiada halal baginya, dengan keinginan datang pada hari kiamat, padahal dibelenggu akan dua tangan kepada tengkoknya. Orang yang jamaah, orang puang tanpa darurah, yang dibenarkan syarak, tangan dia akan kena ikat dengan belenggu daripada besi api neraka hari kiamat. Kalau ada buat hal lepas-lepas, astaghfirullahalazim banyak-banyak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, tolonglah jangan seksa aku. Jangan ambil balas kejahatan aku di masa lalu dan apa yang telah aku terlupa buat, derhaka kepadamu. Tangan kat tekuk lagi. Dalam ni boleh ada perlu. Nah, laki berhenti kereta, puang motosikal, gantung terus di kereta lelaki. Faham tak? Pakai sakut, tak ada orang nak larah dah. Nah, jadi macam Paris, New York, London dia ni. Nah, bebas-bebas terus. Tang mari ngetang ni semalam ribuan pasangan. Start daripada ujung belakang sekolah Zainal Abidin atas sampai pada penghujung Padang Shah Bandar. Ribuan pasangan. Nak dalam keadaan memadu kasih. Umur 14 tahun, 13 tahun, 12 tahun, nak 15 tahun. Nah, benda nak jadi. Nah, dah malam tembok lagi, firework. Nak bunga api. Tepak tembok. Kalau pegang tembok tak? Kat ni tembok. Padang Shah Bandar bunga api. Seretok tembok. Seretok. Ambil berkat engkau. Seretok tembok. Faham? Batu akik je. Kira ni. Tepak kabola radio. Dia tak ingat kau. Dah tukang galak. Kau tunggu tanah ni. Hak janji dah daripada petang. Kau tunggu belum garik dah. Nak. Mu cekor aku raba. Mu peluk aku kepong. Mu jerebah aku jolok. Mu macam-macam macam. Mu petak aku tiung. Mu ketak aku jet li. Macam macam. Dah. Sungguh punah jahanam. Tak ada dah Terengganu Darul Iman. Tercabut iman daripada dada muda-mudi kita. Tak ada. Semayang tak ada. Ma'rifatullah tak ada. Sikit kenal Tuhan. Nabi jahil dulu. Halal haram teruk belakang. Quran tak benar tengok. Nah, boleh hak datang, boleh hak sini pula. Tu hak datang. Berderak-derak hak datang pun tengok jauh. Ni jumpa hak sini jauh tak kena pula. Macam bewok. Nah, tengok bewok lagu. Dia tengok bewok sini hak ni kepung ni. Oh ni naik atas tunggu nak jauh. Gitu ahli ni. Umat bewok habis. Nah, kita duduk sibuk ni. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ayah dia ni, ayah Mekah ha. Labbaik Allahumma labbaik. Anak aku orang kepong mana ni? Berat kita. Nak sibuk pergi Mekah haji. Anak dia nak jadi. Nano sikit-sikit boleh tahan kira. Ni jadi tahu melampau batas. Melampau batas. Ada pegang tak itu? Apa cikgu? Zaman-zaman dulu. Dulu. Sekarang learning. Ada. Apa lah. Tu hak warak sekali tu. Ada pegang. Hak lain dah soal cakap banyak. Hak paling warak kita tanya. Jadi mewakili. Hak lain mimba bil aula. Nah. Sana wa'albah. Nah. Hak paling warak dah cikgu tengok. Pegang awet. Ngata rawa. Nah. Taubat dah. Dia gitu. Nah. Nak biarlah kesalahan. Kita manusia kan. Nah. Cuma orang dulu-dulu tak macam learning. Orang muda-muda dulu nana belaka. Tapi learning sampai martabat kurang ajar tu. Nak nganjing ke orang tua, nganjing ke depan tu imam. Bawa puang. Depan tu imam ada apa? Cik Imam tengok tadi. Nak cakap? Lepas tu dia foto tu imam. Nak. Nganjing dulu ni. Tak boleh marah. Dah mak ayah dakwi dia. Makanan rohani. Beri jasmani. Beri nasi, beri roti, beri tu, beri ni air. Lepas tu jasmani rohani. Makrifat. Syariat. Nah. Mana? Tak ada. Tak ada lapar. Tak ada. Bila lapar tak ada halal haram. Tak ada agama dalam diri. Nah.
Maka jika kucuk ia seorang akan perempuan digunting akan dua bibir mulut dalam neraka. Kalau tiung bibir guting dengan guting api neraka. Kalau ada tiung. Ni tak mau tanya cikgu. Sebab dia akan buat pengakuan ni malu saja. Tak. Sebab dia mengaku dia betul no, tapi malah tanya. Nah. Kalau ada tiung orang puan yang bukan isteri. Nah. Banyak benda lagi Tuhan benar kita tiung. Apa tak mau tiung? Nak tiung orang puan, tiung orang jatang. Sekarang ni tunjuk dalam internet. Pelajar-pelajar ITN ke, UITN ke, budak sekolah, tiung orang jatang. Tunjuk. Tiung ni tunjuk dalam internet. Dia ambil gambar dengan handset. Dia tiung orang puan. Dia tiung orang jatang ambil gambar. Dia atas gambar suruh tengok. Jadi bangga pula. Beribu-ribu pasangan. Bukan seorang dua, ribu pasangan. Alamat malah beri. Faham? Berat ni. Berzina tunjuk orang. Dia berzina. Orang lelaki 3, orang puan 6. Budak-budak sekolah. Baru lewati macam bewok. Tak ada baju sikit. Tak. Budak-budak Melayu. Melayu berzina. Ambil gambar seorang. Ada dia dalam internet. Oh bangga pula. Nah. Dia nak jadi. Hebat. Yahudi dah buat gitu. Nah. Orang putih tengok kita blok perang awet akan luar. Kejut tengok. Boh, hebat itu. Nampak? Aku tak bakal luar neleh gitu. Dia sicir nampak luar. Kita cekak. Apa bawah ni seluruh. Bawah ni seluruh duduk di tersebah. Bawah ni seluruh. Atas ni kelaring kali. Macam gelokang. Nah. Orang putih ni sama tak bakal luar gitu. Funggur sama. Ni bunga macam anak inyo. Oleh-oleh ada. Luar neleh juga. Nak buat guna. Pasal apa? Minda dia tak ada lah. Tak ada. Tuhan duduk dalam akal dia. Hingga nafsu semata-mata. Tak, batu jangan cuba. Zina dan cuba nak sama. Orang puan, budak puan yang kuat nafsu. Sekali dia dapat zina dengan orang jatang. Nak sama. Nah. Maka jika berzina pula ia dengan awet ni nescaya berkata oleh dua pahanya dan naik saksi ia paha atasnya pada hari kiamat. Dan berkata ia aku bagi haram itu telah berbuat aku paha orang zina mengaku di hari kiamat. Aku mengaku telah melakukan zina. Maka menilik Allah kepadanya dengan tilik muka iaitu pandang yang begitu marah. Maka gugur daging muka orang yang berzina pada hari kiamat nanti. Statistik perzinaan di kalangan remaja lebih tinggi daripada perzinaan yang berlaku di Thailand dan Filipina. Wow. Thailand, Filipina ni kafir laknat. Kita anak orang beriman berzanji berasa masa cek. Bang telinga kanan, qamak telinga kiri. Belah mulut dengan kema, bukan belah dengan kondom. Faham? Tapi bila besar berzina, pasal mak ayah dia tidak tarbiyah, tak beri agama. Hanya beri nama berbentuk agama saja. Nama Nabi, nama sahabat, nama molek. Tapi perangai macam Yahudi, macam Nasara. Nah, ibu bapa tidak akan terlepas daripada dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Ini mereka ni, ibu bapa. Batulah. Belum molek. Nah, belum molek. Kepayahan Allah beri pahala kepada kita. Nah, tapi kalau kita pakai lepas macam lepas kambing, kambing tak apa nak lepas gitu. Nah, budak puan. Pakaian ni, tubuh badan ni kalau dipakai baju tak nampak benda pun menyusahkan orang laki-laki tu itu. Tak usah kata main hepok takraw, main pusat budak puan. Tak usah kata berlari. Tak usah kata menari. Duduk saja orang puan. Orang lelaki tengok susah hati juga. Pasal Tuhan buat orang lelaki ni dia gurahi tengok orang puan. Sebab tu dia suruh tutup. Nak kurung lama tak boleh nyanyi dia. Kena tubik. Tubik kena tutup. Kena pakai tudung. Kena pakai keluar. Kena pakai kain. Kena pakai baju molek. Main pusat budak puan 15 tahun. Rambut pendek macam jatang. Pakai seluar tak macam seluar main basikal. Budak lelaki duk tengok keliling duk sorok. Go. Apa juga ni. Nah, punah. Budak lelaki duk tengok mencita-cita untuk berzina. Seronok tengok.
Berlaku. Ayam muda. Nah. Lalu sebuah motor singgah. Lalu sebuah motor memang singgah. Dia tengok duk berlawat, duk beli bating, duk puan, futsal, main hoki. Lalu dua buah motor singgah nak tengok. Tak tengok free. Kapung ada gini. Nah. Lain hak main tu tua, moci-moci umur 85, main cekro. 96. Tak, duduk lipat atas nik, ada orang berhenti. Kemar mulut tengok. Nah, tu lain. Maka membesar ia dan berkata, ia tiada aku berbuat. Maka naik sakti atasnya oleh lidahnya. Dan berkata, ia aku dengan barang yang tiada halal bagiku itu berkata-kata aku. Tuan hak zina kata aku tak buat pun. Akhirnya lidah mengaku. Lidah kata buat. Dan berkata dua tangan aku bagi haram itu menyampai aku. Aku pegang awet ni. Aku pegang hak lelaki ni. Dan berkata dua matanya aku bagi haram itu menilik aku. Aku yang tukang hitam, tukang tengok. Dan berkata kakinya aku bagi barang yang tiada halal bagiku itu berjalan aku. Aku yang pergi tempat zina, tempat judi, tempat joget ni. Dan berkata farak. Kemaluan pun cakap. Aku berbuat bagian-bagian pada sekian hari bulan. Habis cerita kita. Segala anggota bercakap-cakap. Anggota kita jadi CD belaka. Boleh cakap belaka. Dan berkata malaikat hafazah. Aku dengar. Malaikat hafazah kata betul. Aku dengar. Berkata malaikat yang lain pula. Dan aku menyurat, aku tulis. Dan firman Allah Ta'ala aku menilik. Aku melihat daripada azali lagi. Dan aku menutupi. Aku akan tutup. Kemudian firman Allah Ta'ala, hai malaikatku, ambil olehmu akan dia dan daripada azab aku itu maka beri rasa olehmu akan dia. Mu ambil orang ni, mu beri rasa azab api neraka. Sungguhnya telah bersangat tanda marahku atas orang yang sedikit malunya daripada aku. Kerana orang ni tak malu sangat. Melampau-lampau dalam mengerjakan dosa. Terang-terangan. Dah tak malu dah korang. Batulah. Kalau ada malu lagi korang mudah Tuhan berikan ampunan kepada kita. Nah, tak ada orang tak buat maksiat, buat belaka. Nah, ngikut kategori masing-masing. Maksiat yang menasabah dengan untuk guru, ada dah. Dosa yang menasabah dengan untuk imam. Dosa yang menasabah dengan untuk bila. Dengan golongan agama. Dosa belaka tak ada, kita maksum. Kita bukan rasul, bukan nabi. Tapi jangan melampau-lampau siapa tak malu korang. Tak. Siapa awak lawak puan depan orang ramai dengan seluar neleh gitu melampau-lampau. Siapa berpeluk-peluk depan orang, tak ada hal dengan orang kapung melampau ya panggil. Dah. Melampau ni anak beranak syaitan tau. Dan berapa banyak lagi seksi orang yang berzina itu tersebut di dalam hadis, banyak lagi lah. Orang berzina ni akan dikepik dengan besi. Dengan dua keping besi. Kepik dengan dua keping besi. Kemudian dibakar dengan jaran pusing di atas apinya. Macam ayam pusing. Ambil besi kepik atas dada sampai pecah habis tulang-tulang dada. Dan keluar daripada kemaluan orang berzina air yang sangat kotor. Sehingga penghuni neraka lain belebihannya belaka. Apa benda yang busuk sangat ni? Padahal dia ahli neraka busuk kohong dah. Busuk lagi apa yang keluar daripada kemaluan orang berzina. Dalam hadis yang lain pula dikata kemaluan ni dibuat Allah besarkan menjadi sebesar rumah. Wah, kemaluan besar rumah. Kemudian dimasukkan di dalam kemaluan itu ular. Oh, takut ular. Ular bulan kemaluan. Ular duduk dalam basing, kita takut dah. Faham tak? Ni ubur dalam terus. Ular daripada api. Nak duduk dalam apa keluar? Dah batu besar rumah. Tuan buat. Padang ni muka. Turun nikah tak ambuh. Nak ke kesedapan yang sedikit 5 minit, 6 minit selesai. Tapi ribuan tahun duduk di dalam api neraka. Nah. Tapi kita nikah tak marah. Nikah marah pula. Nah. Kalau heret apa tak isi bangau. Nah, ini zaman pelik ni. Nah. Kalau orang pakai skirt lah kapur tak pelik. Mari seorang pakai serban, pergi gelong. Ni mari dua ni. Pulak ni dengan serban-serban. Ni mesti ada kereta kebal lah serban ni.
Lilit tak nampak. Kau telanjang dah Ni umat telah dibiasakan kerana kita berulamakan TV, iaitu drama-drama swasta, macam-macam cerita. Akhirnya racun meresap di dalam jiwa kita. Hak Islam tu kita nampak gelap dan batil, dan apa kesesatan daripada barat kita nampak sebagai kemajuan. Dan ada pun seksa, wallahu a'lam. Kita ada beberapa soalan. Bolehkah soalan pertama, bolehkah solat witir 3 rakaat dilakukan seperti solat maghrib, iaitu dengan 1 salam saja? Ditanya solat witir boleh tak buat macam maghrib 3 rakaat 1 salam? Witir ni solat sunat yang ganjil rakaat. Ia 1, 3, 5, 7, 9, 11. 2 tak ada witir. Jadi kalau nak buat paling kurang sempurnanya kata ulama 3 rakaat. Kalau 1 rakaat sah witir. Sah dah. Sah dah witir. Tapi yang sekurang-kurang afdal 3 rakaat. 3 rakaat ni dia kata nak buat macam maghrib, iaitu ada tayat awal dengan 1 salam lagi tayat akhir. Boleh ke tak? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Cuma berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada setengah ulama mengatakan makruh. Ada setengah ulama mengatakan khilaful aula. Mana kurang comel. Comel dah, tapi kurang sikit. Nampak? Jadi nak buat juga lah lagi. Baik daripada tak buat langsung witir. Dan yang afdal ni maknanya molek, iaitu 2 rakaat salam, 1 rakaat lagi salam, jadi 3. Kalau buat macam maghrib boleh, sah. Tak sah bimbang lah. Cuma yang lebih utama buat 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat lagi salam pula. Jadi sama macam yang Rasulullah buat, maka jadilah yang terbaik. Soalan kedua, dalam solat berjemaah boleh tak makmum membaca Fatihah sebelum imam selesai membaca Fatihah? Jawabnya boleh, dan sah semayang dia. Bahkan maknanya kalau imam tak baca benda lagi, dia baca dulu Fatihah pun sah semayang. Kalau dia tanya boleh. Tapi nak tanya hak mana yang lebih baik, maka lebih baiknya kalau semayang yang bangsa baca kuat, seperti semayang maghrib, semayang syak, semayang subuh, selesai baca imam baca Fatihah, sunat kita mula baca Fatihah. Selesai imam baca dulu. Tak? Dia gitu. Kalau semayang pelahang nak kita tak dengar tu lain hal dah. Kalau semayang kita boleh dengar imam baca, biar imam habis dulu Fatihah. Waladdallin amin, kita pun marah-marah baca Fatihah. Itulah yang sunatnya. Tapi kalau kita baca dulu, hukumnya sah semayang kita. Setengah ulama fiqh kata makruh. Makruh ni tak dosa, tapi tak dapat fadilah. Dia gitu. Soalan yang ketiga, bolehkah menangis, iaitu menitiskan air mata dalam solat? Dia ni nak tanya masalah nangis dalam semayang. Batal tak semayang dengan menitik air mata, tak keluar suara? Baik. Yang dipertikaikan oleh ulama-ulama mengeluarkan suara di dalam menangis. Sebahagian daripada ulama memfatwakan boleh membatalkan semayang. Nangis sangat, sedih sangat lah ni. Tak, dalam semayang nangis tak boleh buat ihsan. Kata boleh, janji boleh. Cok dah, bukan cok di bawah atas dahi dah, cok. Tak boleh juga menangis dalam semayang. Tu dah sah dah bunyi suara. Ni dia tanya menitik air mata kerana terlampau sedih. Isteri dia mati ke, anak dia mati ke, baru mati. Baru mati seminggu bini, sedih duduk rumah. Balik rumah ada benda kena basuh baju, sedih rasa. Orang yang berhaji mati bini tahu kan. Semua baju akan lepas gitu. Balik lepas gitu baju. Hiung lepas. Bini pun juga ambil baju, bola mesin. Faham? Senang je. Dah bini mati sedih, kena basuh sendiri, kena masuk sendiri. Menangis dalam semayang, tak batal pun semayang.
Tetapi kalau kita menangis kerana datang rasa gerung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dapat fadilat yang besar. Nampak? Kerana air mata yang menangis kerana gerung dengan kebesaran Allah, hani mata yang tidak akan masuk dalam api neraka. Yang keempat, kena niat iktikaf semula. Tak apabila masuk semula ke dalam masjid kerana keluar pergi ambil wuduk. Jawabnya tak payah. Tak wajib niat semula kerana tidak dikirakan keluar memutuskan iktikaf. Walau bagaimanapun, kata setengah ulama, hendaklah kita raikan pendapat yang mengatakan bila kita keluar daripada masjid dan bila kita masuk balik, kita niat semula iktikaf. Ini ada satu pendapat di kalangan ulama. Fiqh sunat kita raikan pendapat tersebut. Walau bagaimanapun, pendapat yang paling kuat, bila kita keluar untuk menyambung wuduk saja, maka iktikaf kita tidak putus. Tak, melainkan memang kita nak keluar daripada masjid dan tak mau beriktikaf lagi. Tiba-tiba dah keluar, tak jadi nak masuk balik. Tak jadi balik. Tu masuk balik tu kena niat iktikaf semula. Pasal tadi niat nak memutuskan iktikaf dah. Ni bukan kerana nak menghasilkan sunat. Kerana iktikaf afdal dengan ada wuduk. Soalan seterusnya. Saya berumur 30 tahun. Masalah saya pada hari raya korban baru-baru ini, ayah ingin akikahkan sebahagian lembu kepada saya kerana dulu dia tidak mampu. Pada pagi raya saya telah angkat jual beli bersama 6 lagi orang lain. Dan tukang sembelih itu pesan pada kami semua, apabila terkeluarnya darah lembu barulah boleh niat sekaligus. Betulkah begitu caranya? Jadi kemuskilan masalah niat kena seketok dengan tubik darah. Jadi tak pernah dengar lagi kita. Dia ada fatwa ya tu. Kena sunat, wajib niat situ syarat. Baik, itu adalah pandangan ulama sahaja. Tidak disyaratkan ketika keluar darah itu kita seketok berniat. Kita boleh berniat apabila saja kita telah membeli lembu tersebut, ataupun kita dapat milik dengan cara lain seperti hadiah, pesaka dan sebagainya. Kita boleh dah niat. Cuma sunat kita berniat kala hendak menyembelih. Situ saja kata ulama. Jadi bukan syarat keluar darah seketok kena orang ada boleh tengok darah. Ni jenis serung tengok orang sembelih lembu. Ada ke tak? Ada orang lelaki bini dia tak serung tengok, dia serung. Ada ke? Ada orang yang basket sembelih serung, tapi bila makan gula tak serung. Tu ramai dia tu. Tak serung sikit. Tadi mu lari apa serung lah, dan ni tak serung dah. Tu tak ada orang serung tu. Jadi bukan syarat. Sunat di sisi setengah pandangan ulama ketika keluar darah. Dia gitu. Jangan selepas dah putus hukum baru niat. Telah sembelih tak sah niat. Jaga baik. Sama masalah ini dengan niat keluar daripada semayang. Tak ada hadis pun. Pandangan sebagian ulama. Kalau rasa menyukarkan tak payah buat lah. Takut pergi niat dulu tak salah lagi. Niat keluar dari semayang salah tak lagi. Jadi punah jahanam semayang. Silat-silat niat putus kepala lembu baru niat. Nak seretok punya pasal. Jadi bila kita milik dah barang tu, kita akad jual beli dah, walaupun melalui wakil, sah dah jadi milik kita, walaupun sebahagian sah kita berniat. Setelah niat ini sebahagian hakikatku kerana Allah Ta'ala. Dan apabila balik ke rumah, mak saya bagi tahu kepada saya, ayah telah akikahkan saya ketika kecil. Ayah terlupa dan saya terus bertukar niat dengan apa ini sebahagian korbanku. Kerana Allah Ta'ala sahkah korban saya itu. Mengikut pendapat yang muktamad tak sah korban kelas besar daripada ibadat. Tak. Tetapi jadilah binatang daging tersebut sebagai daging sedekah. Dasar muskil. Sedekah kepada fakir miskin. Pahala tetap pahala. Nama saja bukan korban, bukan akikah. Tak. Pahala tetap dapat. Sama macam orang tak mampu nak sembelih kambing.
Dia sembelih ikan selayang 3 ekor. Beri makan ke orang goreng kerana tak ada pitih nak beli kambing. Dia buat singgang 3 ekor ikan selayang, ajak orang makan. Boleh pahala juga. Jangan bimbang, satu pahala saja kalau hak tersimpan di sisi Allah lebih baik daripada dunia dan isi dia. Nah, tak susah habaq pahala. Walaupun tak dapat nama korban, tak dapat nama akikah lepas selesai dah, nak dapat tukar nama korban. Nah, tapi dapat lagi jadi sedekah. Kerana akikah buat dah, tak jadi sedekah akikah 2 kali. Jadi sedekah biasa. Sedekah biasa pun nak cerah kat kubur kita lagi bila kita mati. Tak susah. Ketika orang sedang membahagikan bahagian lembu kepada 7, seorang dari mereka telah ambil sedikit daging. Dan dia kata minta halal semua sebab nak bagi sedikit daging pada tukang sembelih. Dan kami berkata ambillah halal. Bolehkah begitu? Dia nak ambil daging setelah tuan dia memilik daging dengan qobak. Kalau mampu qobak. Maknanya telah diserahkan kepada tuan masing-masing. Barulah boleh orang yang nak ambil meminta halal. Tapi kalau belum lagi hak mana seorang, tak boleh lagi nak beri. Nah, dia begitu. Walaupun 7 orang tu seekor lembu juga. Tetapi sebaiknya minta dulu baru ambil. Minta dulu, saya nak sikit ni daging. Boleh tak? Tuan dia kata ambil lah. Lihat sikit. Ni ambil dah tangan. Takkan tuan lembu nak tarung mula. Ni kat pasien gini. Macam kita pergi rumah orang. Tak jenis berakhir pergi rumah orang, pergi dapur orang. Buka tuduh saji. Nak tengok kaya kamak muak bola mulu. Ada jenis gini, sedap kaya kamak manis sungguh. Dak ni apa 2 butong duduk lakeng. Tak. Minta dulu. Tuan dia kata ambil lah. Rasa lah. Baru ambil. Ni puak dulu. Kaya kamak kan? Puak. Takkan tuan kata, taruh balik. Aku nak makan. Tak tergamak dah. Jadi kerana malu mata, orang izin. Tak molek masuk dalam perut kita. Jangan buat kerja lagu tu. Ni khabar dah kan? Kalau nak upah tukang sembelih, tukang apa, upah dengan piti ataupun dengan harta yang lain. Nak beri juga pada tukang cara tukang ni atas dasar kehadiran saja seperti orang lain. Bukan atas dasar mari tolong. Soalan seterusnya. Saya ada dengar rancangan Al-Kuliah di TV3. Ustaz jemputan tu kata tak boleh bayar zakat perniagaan terus kepada fakir miskin tanpa melalui amin atau baituman. Adakah benar? Boleh atau tidak orang perempuan ziarah kubur? Baik. Soalan pertama dia kata tak boleh beri kepada zakat terus kepada asnaf, tapi kena melalui amin. Jawabnya kita beri ke amin pun boleh dan kita beri terus kepada asnaf pun boleh. Nak pula pada zaman kebanyakan daripada asnaf tak menerima zakat. Padahal zakat berjuta-juta. Dan kadang orang miskin tak terima pun sebahagiannya yang telah dia anak tirikan. Dia layak tak dapat. Jadi kita beri terus kepada asnaf. Ini yang paling afdal. Nah, ini kata ulama-ulama dalam kitab-kitab fiqh. Jadi ini ustaz jemputan saja. Dia terpaksa kena cakap lagu tu. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan banyak mana zakat yang kita nak beri. Dan setengah daripada mufti sekarang ini berfatwa memada dengan seorang jikalau padan dengan jumlah yang zakat yang kita keluarkan. Kita nak beri 100 riyal orang simpanan kita padan dengan sebuah rumah ada. Itu pun sedikit. Sebab zakat yang terbaik satu keluarga itu dapat untuk makan setahun. Dan ada pendapat ulama yang mengatakan zakat diberi makan sehingga 5 tahun. Ada pendapat gitu. Tapi kita taklah buat lagu tu. Jadi kalau kita nak keluar zakat fitrah 5 riyal, jangan buat 3 orang cikgu. 3 orang maknanya sial lebih orang. Nyaknya ke dia. Peluru pistol pun 3 riyal. Nak tembak bunga api. Tengok keadaan. Kalau kita keluar tu besar 300, 3 orang ada kat rumah kita 300. Tapi kalau kecil kita nak keluar 50 riyal seorang padang tu. Beri direct pada dia.
Boleh atau tidak orang perempuan ziarah kubur? Berlaku khilaf di kalangan ulama-ulama masalah perempuan ziarah kubur. Baik, kita beritahu satu pendapat, di antaranya satu pendapat yang dipersetujui oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga. Iaitulah boleh perempuan-perempuan ziarah kubur dengan beberapa syarat. Yang pertama, menutup aurat, iaitu dengan berhijab lah, tutup molek. Yang kedua, dengan ditemani oleh mahramnya. Yang ketiga, tidaklah pada ketika ditanamkan mayat, iaitu ramainya kaum lelaki. Dan yang keempat, tidak mengangkat suara atau berbuat perkara-perkara jahiliah. Dan setengah ulama menambah syarat yang kelima, tidak dikeratkan sangat ziarah tersebut. Takut-takut termasuk dalam hadis Allah Ta'ala melaknat perempuan yang sangat-sangat banyak ziarah kubur. Jadi itu 5 syarat. Boleh ziarah kubur. Jangan bolok mata orang kita tanam tu. Orang sesal belaka tak ada dah. Ajak anak kita temang. Mak tak mau nak pergi kubur ayahmu, mak tak kenal lagi amari mak. Sebab apa mak nak pergi sangat, mak nak khabar lah. Mak ni nak nikah dah. Khabar ke ayah. Mak tu kata cik hati ingat kalau tak khabar, tu lain lah. Tu dia khabar dah 5 syarat tadi. Berapa orang kau. Hukum bercium semasa bercinta adalah haram dan berdosa. Di akhirat akan dikerat lidahnya. Ada pula soalan. Abang baca dah tadi. Kaki awet ni. Soalan saya, bagaimana kalau kita sudah taubat, adakah akan dikerat juga lidah kita? Jawabnya ya. Walaupun kita telah bertaubat dan Allah Ta'ala menerima taubat kita, ya, Allah Ta'ala tidak lagi akan mengerat lidah kita. Dia gitu. Tak usah bimbang lah. Yang penting taubat daripada kita. Tak usah kata berzina pun Tuhan ampun kalau kita bertaubat. Dan azam dalam hati tak buat dah. Dan menyesal apa yang telah kita buat. Allah pasti menerima. Pintu taubat Allah seluas langit dan bumi. Bukan besar pintu balai raya. 3 orang masuk, kepik pilah pintu. Pintu taubat terluas langit dan bumi. Kalau setakat kita zina, dak ramalannya ada sebeng awet. Dak ramalannya lagi. Besar pada tu dosa Allah mengampunkan. Dosa para sahabat, tanang anak, berzina, minum arak, sembah berhala, Tuhan ampun. Jadi Allah tak pelik dengan dosa kita. Allah pelik kita tak mau minta ampun. Itu saja. Kita ampun lah. Tak kena kerat dah. Tak kena kerat. Ditanya ni, cium ketika bercinta. Kalau nikah dah, haram pula cium isteri. Haram tak cikgu? Haram lah di khalayak ramai. Tak boleh. Mai atas surah tu imam dengan bini dia guli bati, tak boleh. Warna tu imam ni buat kerja gini, bini aku. Saya tak boleh juga, haram juga kerana fitnah. Dan adab itu adalah keji di sisi Islam. Walaupun isteri kita tak boleh di khalayak ramai. Lening. Tiung mana lihat ada. Ukur gambar, Cina mari ukur. Dan nikah. 200 pin ukur. Kan Cina mari ukur lah. Nikah dah. Sebab apa tiung itu? Nikah dah kan? Tak boleh. Tahu dah nikah dah apa-apa ke bang tunjuk orang? Depan orang ramai. Mari ambil gambar rumah dia dengan spotlight dengan apa? Kau puang tiung tangan orang lelaki boleh tahan ni. Baru nikah. Lepas tu duduk atas riba pula. Orang lelaki peluk ke belakang. Macam-macam reseng. Bodoh ke dia gitu? Bodoh tu. Tak apa saja. Kalau duduk saja gitu boleh tahan kira dengan bini buat kenang-kenangan. Duduk saja gitu atas surat. Dia tahan kira. Ni geluli batin, negat, nyabung kaki tak kata. Kau puang pula negat, orang lelaki naik kuda atas belakang. Cina bahang tu. Dia boleh tengok lagi aurat bini kita apa semua atas katil buat kerja. Kau puang belunjuk terik, riba atas peha lelaki. Kalau lelaki nyanda di mesinnya. Macam-macam mesin. Tiung lah, tiung dahi, tiung pipi boleh. Ni tak boleh. Tak boleh. Ingat, jalan di tengah jalan pun berpeluk-pelukkan, tak boleh. Kita sebagai orang Islam tak boleh, walau isteri kita. Yang boleh berpiping tangan saja. Tu pun kemang mulut tengok. Ambil piping tangan Pak Mo tu imam.
Nah, setakat pimpin tangan saja ingat tu. Lebih pada tu siapa peluk pinggam jalan pau gadek-gadek. Musa tam nikah. Musa orang ada bini. Tak boleh rawat gitu. Nah, ingat tu. Tapi dalam nikah tak pegang tangan lagi dah. Masih cerita pegang tangan. Cerita pegang tangan. Masa tunang tu, naik itu tika. Kapak kat yang, kapak kat depan. Kan jatuh kan. Air tak sedar. Bayang nikah dah. Ni tuah ke bini dia. Buat dia kepetung. Dia dekat dengan air masa galop kan. Bini dia duduk atas pelik. Nak ni dia. Jadi taubatlah. Mu tiung ke mu minyak agak dua lori dah apa, Tuhan terima taubat sungguh-sungguh. Hukum lihat kemaluan isteri makruh tapi tak berdosa. Soalan saya, adakah isteri kita berdosa kalau tidak bagi lihat kemaluan? Ada hijau ke apa ni? Allah. Saya tanyalah, ni halal belaka bagi isteri, suami isteri dia halal belaka. Tidak macam anak. Anak boleh tengok aurat mak, anak boleh tengok aurat pak, cucu boleh tengok aurat toki, tapi suami isteri halilah. Yang timbal balik, pergi balik, halal belaka. Semua tempat halal. Boleh jamah belaka, melainkan debu tak boleh. Tak, halal belaka. Saudara-saudara tanya lah, pakai boleh belaka. Dan nak tengok angat dawi, dia tidur pun tengok ah. Tak, payah sangat. Cikgu tanya ke dia ni? Tak ada kerja ke cikgu? Saya isteri seorang takhir. Saya isteri kepada seorang suami. Bolehkah saya mewarnakan rambut saya sedangkan rambut saya ada ubang? Dan belum lagi tua. Dia isteri tapi berubang dah tak tua lagi. Sebabnya suami saya suka rambut saya diwarnakan bila suami saya ingin bersama dengan saya. Yang kedua, suami saya sangat suka menonton cerita Korea dan Jepun. Sampai dia pandai cakap Korea dan cakap Jepun. Mak mana punya bertuah punya bini. Mana hukum dengan keadaan suami saya itu? Baik, soalan pertama, masalah celup rambut. Yang dibenarkan bagi perempuan mewarnakan rambutnya ialah warnanya ubang. Kalau rambutnya ubang. Kalau rambutnya hitam tak berubang, maka tak boleh celup, dihinaikan rambut. Dengan elak berubang saja. Walaupun masih muda. Tak syarat tua. Masih muda, kalau orang tua, ulama' kata harus celup rambut dia supaya suaminya nampak molek, tak nampak berubang. Nah, dah kalau hak muda berubang 20 putih, dah lebih-lebih lagi sunat. Lebih-lebih lagi boleh. Cuma celuplah dengan celupan yang tidak mencegah daripada sampai air kepada rambut. Dan dibenarkan oleh ulama'-ulama' bagi perempuan yang berubah, tua atau muda, kerana suaminya saja. Bukan kerana nak tunjuk ke orang lain. Kerana suami. Suami, suka dia kata suami tengok tak seronok. Dan rambut putih tak. Memang tak seronok. Kalau celup, ada hawa pegang-pegang, tak kat tengok. Kalau pusing kot belakang macam Jennifer Lopez. Pusing kot depan macam jualnya. Tak apa dah, kurang-kurang kot belakang nampak comel. Dah kalau celup gitu, ada tarikan suami. Dia main putih semua. Main kembang gantung suami tengok tak pernah. Makan nasi dua mulut duga selalu. Dia kata, kemudian soalan seterusnya, suami dia minat sangat tengok cerita Jepun, cerita Korea. Siapa boleh cakap Jepun, cakap Korea? Buana hukum suami gitu. Betul lah dapat suami Jepun. Tak masalah. Tapi gini, TV ni dia ada cerita yang haram tengok. Ada yang boleh tengok untuk buat pengajaran dan ambil berita dunia ni. Kalau joget-joget Jepun Korea, tak payah tengok lah. Tapi kalau cerita rencana belajar cakap Korea, belajar cakap Jepun, tak ada masalah. Itu setengah daripada ilmu yang benarkan syarak. Ataupun maknanya dalam cerita itu memberi pengajaran. Dan tidak ada benda yang haram di syarak. Tak ada masalah. Jangan cuai daripada tuntutan agama sudah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Lepas Isyak diharamkan balik semua sekali kita ada jamuan nasi malam ni. Dah sempena peristiharaan Bandaraya Kuala Terengganu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.